Bila saya present dia punya, saya punya proposal kan, macam semalam present kat dia kan, saya ingat dia macam tak berminat, dia macam tak ada reaction dia, tak ada feeling. Tapi tengok, bagus benda ni, and then dia elaborate setiap satu. Rupanya dia fokus setiap apa yang saya cakap, saya present, dan fikiran dia sangat tajam. Dia nampak je tak tahulah kan, saya baru kenal dia kan, tapi dia ada fikiran yang sangat tajam, dan dia memang sangat fokus dengan apa yang kita sampaikan. And then dia sangat terbuka untuk something yang kontradik dengan dia punya pandangan. Dan dia very humble person lah, dan dia willing to contribute, dan dia willing to share the idea. Cuma dan dia juga tidak terlalu gelojoh memberikan idea dan juga solusi. Macam kalau kita minta nasihat, dia tak on the spot bagi. Dia kena tengok juga kita punya capability, kita punya keadaan. Jadi bagi saya, that is the true leaders, yang karakter yang saya kena contohi. Once bila saya berjumpa dengan seseorang, saya kena change saya punya attitude supaya dia selesa dan sesuai dengan keadaan dia. Dan ini saya rasa setiap leaders mesti kena belajar. Dan nak belajar benda ni mesti kena ada pengalaman, dan pengalaman ni kita mesti kena belajar daripada orang yang lebih tua. Okey? Boleh teruskan lagi? Boleh Macam kelas lah kan. Tapi benda ni praktikal. Okey, ini adalah milestone penanda aras. Dan apa hasil yang ingin dicapai? Bila kita bawa tim sendiri, apa benda yang kita nak capai? Apa bukti bahawa idea-idea yang kita bawa ini kita nak tawarkan kepada syarikat. Jadi ini adalah hasil yang ingin dicapai. Kita kena spesifik, kita kena elaborate apakah benda-benda yang kita nak capai dalam agenda yang kita bawa untuk pembangunan syarikat. Jadi saya keluarkan okey, contoh penyertaan pelajar minimum seramai 10% minimum target saya daripada keseluruhan pelajar berdaftar daripada IPT. Jadi macam IPT ni dia ada dalam 4.9 juta. Saya siap buat reference lagi. Saya tengok data daripada Jabatan Statistik sebagainya supaya saya ada reference. Okey, saya nak 10%, means dia dalam 400 hingga 500 ribu orang sahaja. Kemudian dia melibatkan berapa ramai tenaga pengajar. Untuk kita manage 500 ribu orang pelajar ni, berapa banyak tenaga ataupun staff yang diperlukan untuk memastikan idea kita ni dapat diterjemahkan dalam tindakan. Jadi saya detailkan, okey, saya perlukan dalam 17 ribu. How to manage 17,000 tenaga pengajar yang boleh membantu mengajar pelajar ni. Sebelum ni saya buat isteri saya lepas dia habis IPG, dia tak ada kerja. Jadi dia nak berniaga tapi tak tahu. Saya fikir lebih baik kita bermula daripada talent ataupun knowledge yang dia ada. Sebab dia ni ustazah, bidang dia belajar kat Jordan, belajar pendidikan Islam, boleh cakap Arab dan sebagainya. Okey, lebih baik saya buat dua benda pada dia. Satu, servis. Saya buat servis, ajar mengaji, ajar tajwid. Kat situ saja income dia 3-4 ribu dah sebulan. Cukup lah, saya dah tak bagi belanja kat dia dah. Dia dah mestinya kalau dia minta duit itu pening juga kan. Jadi saya start bisnes, dia rasa nak buat duit. Sekarang ni dah jadi cikgu, mungkin nak berhenti je. Masalah bila tak bisnes. Jadi saya tak bisnes pada dia, dia mengajar. Dia ni macam satu case study lah. Seorang guru ni berapa ramai pelajar yang dia boleh handle. Jadi setiap orang ni saya nampak dia ada beberapa limitation. Ada yang boleh ajar 5 hingga 8 orang, ada yang boleh ajar 5 hingga 10 orang. Satu hari dia boleh spend 4 jam dia mengajar secara fokus. Satu kelas tu dia charge 30 hingga 50 ringgit. Kalau ada 4 orang mengajar sehari, dia dapat 200 sehari. Kalau dia mengajar selama 5 hari, dia dah dapat berapa? 1000. 1000 satu minggu. Kalau ada 4 minggu, dia dah ada 4000. Jadi income dia 3-4 ribu sebulan. Apabila saya detail up benda macam tu, dia nampak benda ni realistik. Kalau saya sekadar lontarkan idea, dia tak nampak macam mana nak buat, susah. Tapi sebagai leaders, kita kena guide. Kita punya our team, okey, kalau you nak capai penyelesaian banyak ni, ini apa yang kita kena buat. Benda ni memang belum tentu jadi, tapi kita kena buat, baru kita nampak dia punya result. Jadi bila dia dah lalui the process, marketer kita ni ataupun tim kita ni, dia automatik dia akan develop dia punya knowledge. Oh, macam ni rupanya nak capai sales. Okey, lepas tu dia akan scale up, naik lebih tinggi dengan apa result yang dia dapat.
Jadi dengan cara itu, saya punya wife sekarang ni dia dah boleh manage dia punya bisnes sendiri, dia boleh manage dia punya team sendiri, dan sekarang ni dapat pasif sahaja, passive income. Sebab apa? Bila dia dah lalui the process, saya develop dia untuk dia jadi leader. Lebih baik kamu duduk diam, kamu manage team, kamu dapat duit. Contohnya satu kelas tu RM50, dia ambil RM10 je. Kat bawah dia kalau ada 20 orang, dia dah dapat RM200 pasif. Jadi benda tu lebih baik kalau dia boleh leverage dia punya skill. Jadi leader, kalau semua benda kita nak kena buat, pening lah. Kalau seorang leader nak kena mengadap FBX memanjang, dia tak boleh nak grow. Tapi kalau dia nak jadi leaders, dia mesti kena leverage dia punya knowledge, dia punya skill, supaya team dia dapat grow bersama. Okey, kemudian dia keluar pula dengan saya keluarkan untuk memastikan tenaga pengajar dan pelajar ni terlatih, saya kena ada komuniti yang mahir. Komuniti yang mahir ni maksudnya orang yang expert dalam bidang tertentu, talent yang dia ada skill-skill tertentu yang diperlukan untuk membantu bisnes ni grow. Okey. Kemudian bagaimana nak memastikan komuniti mahir ni dapat dibentuk? Jadi kita mesti kena ada strong financial stamina. Kalau kita tak ada kekuatan keuangan, macam mana kita nak bayar ataupun hargai dia punya talent, dia punya skill, dia punya knowledge? Jadi kalau seseorang yang expert tetapi dibayar dengan gaji yang sangat minimum, benda ni tidak akan membantu long lasting ataupun sustainability bagi sesebuah syarikat. Jadi something yang saya belajar lah, how we value our people through appreciation, dengan menghargai. Kita menghargai seseorang ni dengan memberi dia penghargaan. Kita bagi dia peluang untuk dia jadi leaders, untuk dia manage dia punya team marketer dia sendiri. Jadi pekerjanya rasa appreciated. Selama ni aku ni dihargai sebenarnya oleh syarikat apabila dia diberi mandat untuk dia menguruskan tim dia sendiri. Kemudian macam mana bila kita dah ada strong financial stamina, kita mesti kena ada lebih banyak penawaran produk dan servis. Kita mesti kena ada multiple ataupun diversify kita punya offer. Kalau kita ada satu produk, kita boleh stick kepada satu produk, tapi why not kita ada another product yang boleh complete kita punya offer. Jadi itu yang akan berlaku dalam marketing, dia punya upsell proses. Dia tak mati pada satu proses sahaja. Jadi seorang leader dia kena susun dia punya flow. Apa next proses, apa pun dia nak kena buat lepas ni. Takkan lepas beli produk ni dia terus mati macam tu je. Jadi kena fikir juga strategi bagaimana nak membangunkan customer yang sedang tidur dan menghidupkan kembali customer yang telah mati. Jadi this is how a leaders of sales and marketing dia kena fikir untuk long term journey. Dan next, ini impian yang dikongsikan bersama untuk explore lebih banyak platform dan apa yang financially macam ni yang tersenarai dalam bursa. Ini adalah vision kita punya top thinker ataupun think tanker kita. Orang yang paling top dalam syarikat. Dia mesti kan ada something yang dia impikan. Kemana dia nak buat syarikat ni? Macam kita ni lebih kepada nak manage syarikat je, tapi dia fikir nak public listed. Dia pergi lebih jauh. Macam saya ada kena terfikir, macam mana seorang manusia ni dia boleh hidup yang sangat kaya, ada jet sendiri, ada contoh macam AirAsia. Macam mana seorang yang normal dia boleh ada capability untuk berfikir sampai jadi macam tu sekali? Jadi mesti dia ada secret of success yang kita kena tahu, yang kita kena belajar daripada dia. Okey, kemudian next, kenapa perniagaan ini berasaskan pendidikan? Contoh, kenapa perniagaan ini berasaskan teknologi? Kenapa perniagaan ini perlu dijalankan? Kenapa perniagaan ini berasaskan produk natural ataupun produk organik? Jadi kita mesti kena detail up kenapa perniagaan ini mesti dibuat. Contoh dalam konteks yang saya share ni adalah di cikgu. Kenapa perniagaan berasaskan pendidikan? Saya beritahu permintaannya meningkat. Kenapa permintaan meningkat? Macam tadi saya beritahu kenapa bangau kan, kenapa kau kurus sebagainya. Jadi dia mesti kena ada something yang menjawab apa persoalan kita. Permintaan meningkat. Kenapa permintaan meningkat? Sebab apa? Pertambahan kadar kelahiran setiap tahun, peningkatan pendaftaran pelajar di IPT, kemudian peningkatan jumlah graduan setiap tahun yang memerlukan pekerjaan. Yang keempat, perubahan pendekatan pelajaran yang lebih kepada digitalisasi.
Yang seterusnya berorientasi kepada negara dan melibatkan ramai penyertaan daripada luar negara. Jadi saya mesti kena ada point untuk elaborate saya punya hujah. Kemudian yang kedua, perniagaan. Kenapa perniagaan berasas pendidikan? Sebab apa? Modal rendah, margin dia tinggi. Modal rendah kenapa? Sebab dia dijalankan secara online. Dan margin profit ni kita boleh letakkan harga berdasarkan application kita offer. Jadi saya huraikan, sama juga anda semua boleh baca. Kemudian mudah diuruskan. Kenapa dia mudah diuruskan? Jadi saya menghurai benda-benda ni. Jadi bila kita comes up with idea, kita mesti kena ada elaboration untuk hujah kita supaya dia tidak dimatikan macam tu. Kenapa saya kena buat bisnes ni? Kenapa saya kena melabur dalam syarikat kamu? Jadi kita kena susun poin-poin ni supaya kita punya leaders ataupun kita punya mentor dia believe dengan apa yang kita nak bawa ni adalah something yang realistik dan praktikal. Kemudian next, ni cadangan platform. Dia akan masuk benda yang lebih detail. Kemudian apa tagline yang saya nak bawa dalam Bicekku ni? Saya bagi tahu bridging opportunity. Kenapa dia bridging opportunity? Saya akan huraikan selepas ni lah. Jadi saya buat model sendiri. Model ni pun saya adaptasi daripada model-model orang lain juga. Jadi tak semestinya kita ni nak initiate new idea, kita kena buat something yang orang lain tak pernah buat. Kita boleh je modify existing idea untuk jadi our own idea. This is how knowledge itu dia grow. Jadi bila dah jadi leader, kita nak explain kepada team kita ni, takkan kita nak tunjukkan semua benda sekaligus. Bayangkan kalau kita ada satu model, macam model yang anda semua tengok dekat skrin tu. Bila tim kita tengok benda ni, oh dia dah nampak lah apa yang ada sebenarnya dalam model pendidikan ni. Apa model yang ada dalam perniagaan kita ni? Education, employment, experts and technology. Dia ada 4 sahaja benda yang dominan, yang penting untuk membantu syarikat ini grow. Jadi apa yang indikator yang ada dalam setiap komponen itu? Saya kena huraikan. Yang pertama, contoh dalam education, dia ada skills, dia ada knowledge, dia ada business. Kemudian apa yang ada dalam employment? Siapakah sasaran dalam employment ni? Sebab apa? Bicekku ni juga dia akan create employment. Dia bukan sekadar menjual konten-konten pendidikan, tapi dia juga membuka peluang pekerjaan kepada orang yang nak another source of income. Jadi bila leaders, kita kena elaborate kita punya idea ataupun komponen-komponen penting yang ada dalam perniagaan ni. Kemudian yang ini boleh baca lah. Hak penciptaan peluang pekerjaan. Platform ini diyakini dapat memenuhi keperluan dan kehendak aspek kemajuan pembangunan pendidikan, mengurangkan kadar pengangguran. Uraian kenapa benda ni perlu dijalankan. Dan apa kelebihan platform, apa kelebihan produk, apa kelebihan servis. Saya kena huraikan kenapa servis kita ni bagus. Jadi saya explain lah. Banyak jenis produk yang ditawarkan, mudah diakses, infrastruktur platform yang diyakini dan prestasi tinggi, mewujudkan penawaran peluang pendidikan dan pekerjaan. Dalam masa yang sama mempunyai sifat penjanaan pendapatan pasif dengan risiko dan modal yang rendah. Mana-mana funder ataupun investor pun dia akan sangat seronok dengan benda ni. Bila benda ni kita kena, bila kita ada idea, kita boleh menulis, kita juga kena ada talent bagaimana nak mengolah ayat yang lebih mudah untuk difahami. Jadi benda ni benda yang perlu melalui satu proses demi proses lah. Okay, next, carta aliran. Bila dah jadi leaders, bila kita dah ada knowledge, dah ada experience, bagaimana untuk kita menterjemahkan idea kita dalam bentuk yang boleh difahami. Perlunya ada flow of work. Jadi saya pun buatlah penguraian. Bayangkan konten-konten yang anda semua nampak bertulis kat atas tu, saya simplify dalam satu page flow of work sahaja. Jadi staff kita ni pun ialah budak tu baru graduate, pengalaman kerja tak banyak. Kita tiba-tiba nak suruh dia baca dokumen yang tebal, detail macam yang kita bincang tadi. Bayangkan kita tunjuk, okey, satu page ni kita huraikan, okey, ini kamu ada kat sini, ini yang kamu nak capai, macam mana kamu nak buat, apa tindakan kamu seterusnya. Jadi dia nampak dia punya proses face by face. Leader yang kena susun benda ni. Dan kita kena create format kita sendiri
bagaimana nak menterjemahkan idea kita dalam flow of code yang mudah untuk difahami. Okey, ni cara aliran. Saya explain lah. Jika satu kelas mengaji 50, jadi 204 sesi sebulan. Jika government sponsor, hari banyak benda lah saya elaborate macam mana nak dapatkan duit ni. Dan contoh anggaran, jika seorang guru dan seorang peserta untuk tempoh 2 hingga 6 kelas hari, ini dia punya jumlah income. Anggaran income manager sebulan 200 hingga 1,200 ringgit. Bayangkan seorang manager ni kalau dia punya ada income 200 hingga 1,200 secara pasif, bayangkan dekat bawah dia ada 1,000 lagi orang guru. Jadi secara tidak langsung income manager ni saja 200 hingga 1.2 juta sebulan. Jadi kita jadikan data ni something yang realistik berdasarkan projection. Macam finance, account tak biasa dengan macam ni, finance. Biasa dia akan ada projection. Dipanggil apa istilahnya? Forecasting. Untuk finance. Forecasting. Yes. Forecasting istilah dia. Dia kena ada forecasting. Dengan data yang ada, macam mana dia nak grow? Jadi dengan income yang ada, bagaimana untuk dia multiple income yang kita ada. Jadi ini adalah flow yang kita kena prepare sebagai leaders supaya tim kita dapat memahami dia proses dengan lebih baik. Dan ini instrumen pemasaran jualan. Contoh macam dia lebih kepada technical, lebih kepada marketing, lebih kepada advertising. Bagaimana dia nak mengolah skill dan juga skill, knowledge dan juga pengalaman dia kepada tim yang ada dekat bawah dia ni. Dia mesti kena belajar untuk simplify the idea supaya tim dia dapat memahami, okey, bila kamu sembang pasal advertising, this is the model. Dia tak keluar daripada benda-benda tu. Jadi inilah benda yang dapat membantu memudahkan kita menguruskan tim kita dengan lebih baik. Jadi contoh marketing strategi, sales strategi, branding strategi, automation strategi. Apakah komponen-komponen yang ada dalam setiap dominan komponen dalam model? Jadi bila tim kita tengok, oh dalam marketing strategi ni kita kena tahu market segment kita apa media ataupun kreatif konten yang kita guna, apakah message yang kita nak sampaikan. Jadi dia benda yang banyak, benda yang kompleks kita simplifikan dalam bentuk keywords yang mudah disampaikan. Jadi leaders must know how to simplify a complex things to ease their team to understand about the knowledge better. Kita kena ada kemampuan untuk memudahkan benda yang kompleks supaya tim kita dapat memahami sesuatu itu dengan lebih cepat dan lebih mudah. Dan seterusnya, ini basic lah, sales funnel. And then bank idea. Macam bank idea ni saya selalu fikir bila tengah makan. Ambil tisu, tulis. Okey. Dalam bank idea ni saya bagi nama BIS, BIS. Terbahagi kepada 6 fokus. Jadi cara bagaimana kita nak menyusun idea ni, kita jangan terus mula dengan benda yang paling kecil, tapi kita kena mula dengan benda yang paling besar. Jadi saya fikir, okey, nak memastikan benda ni berjaya, apakah dia punya main komponen yang akan jadi core paling penting untuk memastikan idea ni dapat dilaksanakan. Jadi saya keluarkan benda yang paling besar. Ini dia adalah sebenarnya dia adalah formula dalam fishbowl. Fishbowl pernah dengar? Masuk kalau belajar manajemen dia fishbowl, benda-benda basic lah. Okey. Jadi pertama people, pembentukan kumpulan pakar profesional dan kenyataan. Kita kena ada people untuk memastikan people yang talented untuk memastikan idea ni dapat kita deliver. Kemudian proses, pembangunan perniagaan, integrasi equipment apa yang kita kena ada, material apa yang kita akan gunakan, bagaimanakah environment yang kita akan laksanakan, dan bagaimana kita nak manage semua benda ni. Jadi bila kita nampak komponen yang paling penting dalam idea kita ni, baru kita akan detailkan. Nampaklah macam atas ni ada semua nampak 6. Dekat bawah tu setiap satu saya elaborate lagi. Setiap satu saya elaborate. Okey, tentang people. People yang macam mana saya nak? Siapakah sasarannya? Apa market segment yang saya nak tackle? Mereka ni berada kat mana? Macam mana saya nak approach? Kemudian masuk proses. Macam mana saya nak manage benda ni? Macam mana saya nak ada proses yang lancar? Jadi saya kena fikirkan all the process. Kemudian equipment, apa equipment yang saya kena ada?
apa sistem yang saya kena ada untuk memastikan benda dapat diuruskan dengan sistematik. Kemudian material apa yang saya kena sediakan. Kemudian environment, apakah environment yang saya nak bina. Macam saya tulis ni, diversity takungan database. Bagaimana untuk kita ada takungan database yang terkumpul, yang kita boleh menjual kepada dia berkali-kali. Jadi dia idea ni dia perlu datang. Dan last sekali ada satu lagi, pengurusan sistematik dan efisien. Apa yang kena ada dalam pengurusan sistematik dan efisien? Inilah account SRM, development, marketing sales, business development, R&D. Jadi benda-benda ni benda penting yang kita perlu prepare bagi memastikan pengurusan ataupun strategi planning ini dapat diterjemahkan dalam bentuk yang lebih realistik dan dalam bentuk yang praktikal. Bagaimana kita nak bawa idea ni? Kita mesti kena ada bukti bertulis. Bila dah ada bukti bertulis, barulah orang lain mudah untuk rujuk. Dan kita pun ada lebih clear mind. Macam saya benda dah nampak benda ni, oh insyaAllah benda ni boleh dibuat. Tetapi dengan syarat dia mesti kena ada benda ni, benda ni, benda ni, benda ni. Jadi benda ni sangat penting. Kalau macam anda semua sebagai seorang leaders nak grow your team, you must have a capability, kemampuan untuk ada gaya fikir yang critical thinking, creative thinking dan juga problem solving. Tiga benda ni sangat penting dan idea ni insyaAllah kita boleh susun dan dokumentasikan dengan kaedah yang lebih proper, jelas, tepat dan juga sistematik. Boleh ya? Boleh kita take file. Boleh. Dan ada speaker. Telefon surat. Kabel dia berbual. Kabel buat. Tak ada. Ada tak? Kalau kat Zoom ya? Apa itu? Setting mindset. Okey, saya ingat satu benda dalam kaedah fiqh, dia panggil qawaidul fiqh ni, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tidak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengannya dia menjadi wajib. Asalnya benda tu adalah sunat. Tetapi jika benda yang sunat ini tidak dibuat, kewajipan itu tidak akan sempurna. Sebagai contoh, solat hukumnya apa? Wajib lah. Dan wuduk apa hukum? Apa hukum wuduk? Benda wuduk adalah sunat. Sunat muakkad, sunat yang dituntut. Tetapi solat yang wajib ni tidak akan sempurna kalau sunat ni tak buat. Jadi benda yang sunat tu dia menjadi wajib. Sama juga dalam sebuah syarikat. Dalam sebuah syarikat ni kita nak menjalankan satu kewajipan yang besar. Dan dia ada beberapa benda-benda yang kecil yang kita anggap tidak begitu penting. Tetapi nak mencapai benda yang besar ni, benda kecil-kecil yang tak penting ni tiba-tiba menjadi benda yang sangat penting. Jadi itulah konsep asas yang boleh kita adapt nilai-nilai Islam ini supaya kerja kita ni dia ada ruh. Tak adalah kita buat kerja ni seronok saja kan. Sebab biasa kalau marketer ni memang sibuk kita tekan-tekan klik-klik kan. Tapi bila kita klik-klik tu tekan astagfirullahalazim, 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 nak invite orang ke, nak approve add friends ke. Jadi itu mungkin sekadar selingan saya lah. Bagaimana untuk kita meletakkan ruh dalam kita punya gerak kerja supaya kita rasa seronok dan ketagihan berpanjangan dan kita asyik dengan apa yang kita buat. Jadi macam nak buat dokumen ni benda yang sebenarnya benda yang agak leceh lah nak buat. Nak kena tulis pula
Tapi kita hanya penat sekali ni je. Strategic planning management ni, pengurusan perancangan strategik ni, dia hanya perlu set up sekali sahaja. Dan kita akan rujuk benda ni berkali-kali. Dan dia kena tambah baik dari peringkat demi peringkat lah. Dan masa peringkat permulaan ni saya share experience, saya tak boleh terus buat complete documentation yang macam ni. Yang bagi saya personally dia agak detail dan dia agak terperinci dan mencakupi banyak aspek. Tetapi proses yang saya lalui itulah saya buat sikit demi sedikit. Apabila pengalaman bertambah, saya mula memperkemaskan dokumentasi dan end up saya boleh keluarkan result. Dan result ini benda yang subjektif. Kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang dia tak jadi. Tapi setiap apa yang kita buat ni dia ada justification. Kenapa dia belum jadi? Kenapa benda ni kita tak boleh nak bawa? Kenapa kita tak boleh nak deliver? Jadi justification inilah yang kita perlu dokumentasikan supaya kita boleh jadikan dia sebagai satu sandaran rujukan untuk kita bergerak ke hadapan. Okey, setakat ini saya dah share tentang daripada mula sampailah penghujung apa yang kita nak capai dalam projek yang kita nak bawa. Boleh tak saya nak minta feedback daripada setiap orang, apa yang dia rasa benda yang sangat penting untuk dia ketahui, kuasai dan laksanakan dalam projek ataupun posisi yang anda semua ada sekarang ni sebagai seorang leader, berdasarkan apa yang saya kongsi. Jadi mungkin dari situ kita boleh give and take, kita share kita punya point, kita punya knowledge, dan kita akan tambah baik supaya pemikiran kita jadi lebih tajam, idea kita akan jadi lebih bernas, tindakan kita akan jadi lebih realistik dan praktikal. Jadi rasa-rasa siapa yang nak masuk syurga dulu? Masuk dulu. Kaki awal. Semua mata tertumpu pada si bagi hijab. Macam kalau untuk saya sendiri lah, antara benda yang saya agak capture tu yang menarik tu. Kalau pertama tu berkaitan dengan macam mana kena leverage. Sebab leader ni bila dia tahu semua benda, kadang-kadang dia nak buat semua benda. So dia nak, walaupun benda kecil dia akan jadi micromanagement. So bila micromanagement ni, benda tak perlu pun kita nak buat. Sedangkan benda tu kita boleh leverage. So dari situ, bila itu benda yang pertama lah, saya nampak kena leverage lah. Nak typo ke? Saya pun nak ambil nota juga. Okay, ada benda yang saya nak belajar. Benda yang kena leverage lah. And then benda yang kedua saya nampak benda menarik adalah macam ni kita nak sampaikan sesuatu knowledge tu yang kompleks tu kepada benda simple. Sebab bila kita nak, kadang-kadang teammate kita ni level of thinking dia tu mungkin bawah sikit lah. So penyampaian idea tu kadang-kadang penggunaan kataan kompleks sendiri, kataan term-term yang agak berat, so dia orang susah nak absorb. So macam tu kita nak simplify benda tu supaya benda yang kita nak sampai tu tak adalah bila kita cakap pasal bola sampai pasal bola tampar, cakap pasal bola sepak. So benda yang macam tu lah. And then third thing adalah dari segi vision tu sendiri lah. Vision dan part paling menarik dalam vision ni adalah benda yang kesatuan. So maksudnya kalau kita ada vision tapi kita tak ada kesatuan, semua orang nak go ke arah yang sama, dia akan menjadi banyak cabang. A nak pergi sana, B nak pergi sini, C nak pergi sana. So dia tak ada satu arah tuju yang sama. So memang kena ada kesatuan in term of thinking dan juga dengan cara kerja, gerak kerja tu lah. Cukup kan? Saya lagi banyak Tapi itulah documentation pun sangat penting. Cuma documentation ni saya masih tak nampak lagi lah. Maksudnya apa yang kita perlu buat, definition documentation tu sendiri tu macam mana? Adakah perlu kena macam cakap lah buat slide ke? Adakah perlu tulis dalam Google Sheet ke, dokumen ke apa, anything lah. So term documentation sendiri tu saya masih tak jelas lagi lah. And then yang dari segi menarik adalah macam mana kita nak hidupkan pelanggan yang mati Of course banyak customer ni dia stop repeat, dia stop beli.
Mungkin beli sekali dengan kita and then dia beli dengan orang lain. Itu benda yang biasa berlaku. Cuma macam mana kita nak kekalkan customer tu keep on beli dan keep on beli dengan kita. Bukan dengan mungkin even dalam company ni pun ada banyak agent, ada banyak in-house player apa semua. So dia macam mana kita nak bagi customer tu kekal. Itu antara benda yang saya fikir kena cari solution juga. Okey, terima kasih Zul. Okey, dia masuk survey dulu. Boleh share tak apa apa yang sekadar Din dapat capture. Kita sharing tadi sejam setengah lebih kurang. Untuk apa ni? Untuk nak grow, untuk nak company grow, apa saya nampak kita perlu ni lah, perlu dokumentasi yang lengkap lah, supaya perjalanan company tu kita boleh nampak. Maksudnya kalau kita boleh nampak dan apa yang kita belum laksanakan, kita tahu kat mana tersilapnya kita dalam ni, dalam menjalankan, dalam menguruskan company lah. Okey, kita jadi okey. Saya tambah sikit takut tak ingat. Nak komen, bukan nak komen, celebrate lagi yang dia beritahu tadi pasal micromanage. Maksudnya bila leader tu tahu banyak benda, so dia banyak benda dia nak buat. So situ memang sepatutnya leader ni dia kena tahu semua proses. Maksudnya daripada A sampai ke Z, proses tu dia kena tahu. Tapi tidak dia mahir. Sebab tu saya suka ambil contoh, saya banyak pengalaman kontraktor. So apa ni, kita sebagai manage projek tu, kita kena tahu lah keseluruhan proses, maksudnya pada penyediaan tapak, sebelum penyediaan tapak, site visit apa semua tu, proses tu kita kena tahu. Begitu juga proses apa nak claim apa semua tu, so kita tahu semua proses. Macam contoh apa proses penyediaan tapak dan jadi apa ni, sebelum masuk tapak ni kita tahu material yang mula-mula sekali yang perlu batu, pasir, simen. Tu yang kita kalau dia tak tahu proses dia tu, so mungkin dia akan masuk benda lain. Dia masuk apa dah? Dia masuk mozaik, dia buat masuk cat. So benda tu memang nak guna, tapi di peringkat fasa yang lain, fasa yang terakhir. So fasa awal-awal ni perlu ke material tu dulu. Maksud dia apa? Dia tak boleh apa ni mudah hilang fokus. So maksudnya bila dia start nak projek tu, bila dia dapat tahu apa ni, okey kita akan ada kekurangan cat contoh, ataupun mozaik akan naik harga. So benda tu kita tak boleh risau lah. Kerana seperti yang sepatutnya kita risau material yang mula-mula tu dulu. Selagi material yang mula-mula tadi, batu, simen, pasir tu tidak settle, maksud dia walaupun ada cat sekalipun tak boleh nak cat. Nak relate tadi, bila leader tahu, dia memang betul, leader kena tahu, tapi kena background, bukan leader yang buat. So, maksudnya apa ni, tak boleh nak pegang kata-kata Zul tadi. Dia kata bila leader tahu everything, dia nak buat semua benda. So saya baca tadi dari skop masuk tahu everything. Contoh, bila leader ni kalau daripada marketer, dia tahu setting ads. So tu dia mau masuk, dia tahu everything. Sebenarnya tidak, ads tu a part of daripada entiti perniagaan. Satu juzuk yang kecil lah. Tapi isu dia sekarang, leaders ni dia tidak tahu keseluruhan keperluan perniagaan.
Sebab tu kalau betul pasal test pasal buat duit, urus duit apa semua dah. Jadi pada situ pun kerana kita tidak nampak keseluruhan, maksudnya sini helikopter view so maksudnya apabila kita nak menuju ke KB ke KL, kita tidak membayangkan diri kita duduk daripada pandangan sudut udara helikopter, so kita boleh nampak jalan dia macam mana, tanah duduk kat mana. So penting leaders tu dia kena ambil tahu dulu. Masalah buat tak buat, dan buat tak buat bukan leaders yang buat. So situlah mari perkataan leverage ni. So macam mana kita untuk leverage pada orang yang sepatutnya. Dia sebagai contoh macam dia apa ni, dia tidak semestinya tukar mozek dia boleh pasal pipe. Tidak semestinya. Dan kemungkinan ada tukar mozek yang boleh buat pipe, tapi mutu dia tidak setanding dengan betul-betul orang specialist buat pipe. Ada orang buat pipe tapi dia boleh buat wiring, tapi dia tidak betul-betul specialist pasal wiring. So situ putus saya pada leader. So kita nak tengok macam mana. Tapi ada setengah keadaan kita kena, dia banyak aspek lah kita kena tengok. Mungkin dari segi bajet, dari segi kekangan kewangan, dari segi apa ni orang customer duduk kejar. Jadi nak tanya masa tu kita tak boleh nak dapat yang specialist pipe. So kita terpaksa guna tukar mozek. Tapi proses tu kita kena tahu. Maksudnya proses tu kita tahu. Contohnya apa ni, kalau sistem piping, kalau asas kita kena study So daripada tangki tu, maksudnya dia kena bermula dengan pipe saiz besar. Barulah dia kecil masuk kali dah sekali sampai ke pipe bilik air tu, pipe yang setengah inci, pipe yang paling kecil sekali. So dia tak boleh nak jadi. Asalkan ada saluran so daripada tangki tu masuk pipe setengah inci sampai pergi ke pipe tu yang pipe saiz 2 inci. So apa ni tak semestinya kita buat, tapi kita kena tahu. Walaupun kita suruh yang tak spesialis pun, tapi kita tahu. Contoh kalau kita bagi pada spesialis tu pipe, benda tu kita boleh fikir dah. So kalau kita suruh buat pun yang tak betul dia, rewas kita balik. Tu kelebihan dia. Bila kita ada yang spesialis, tapi bila dah panggil dah terdesak, walaupun kita suruh tukar mozek, kita menggunakan tenaga dia, tapi fikiran, idea masih lagi kita kena arah dia. Okey, wak yang ni guna pipe 2 inci, yang ni tapi dia buat itu kena pegang. Maksud dia kita tahu semua, tapi jangan menjadikan kita semua nak buat. Kalau macam tu, nanya demo ni baru bahasa setting ABX. So dia tidak perlu lagi bahagian finance, bahagian account. So kalau semua tahu, semua nak KI, semua nak tengok statement apa semua gini. 80 je satu hari pun tak cukup. So kena pegang satu ayat tadi tu, kata tadi tu agak bahaya kalau kita nak jadi seorang leader. Betul semua benda kita kena tahu, tapi bila kita tahu jadi semua benda kita nak buat. Tidak kan? So semua benda kita kena tahu. Bila banyak benda kita tahu, kebanyakan benda kita kena urus. Kita kena urus, bukan kata kita kena buat. So sebagai contoh setting ni benda kecil dah. Tidak, bila katalah kita dilantik sebagai pengurus projek, pengurus seminar, seurut, tidak semestinya kita buat, tapi pandai kita urus. Okey, minta tolong orang ni, minta tolong orang ni. Bukan kata kita seorang pengurus yang bagus bila kita sendiri yang buat. Tak apa, aku tak perlu minta tolong orang lain, kita buat sendiri. Akak malam hari satu, stay back. Sebenarnya itu tidak cekap lah ni. So lepas tu yang kedua saya dapat tangkap pasal penyampaian perkataan yang kompleks. Semua kompleks tadi dia. Sebab orang bawah tidak begitu faham. Sebab tu kalau
Sini ni keyword dia hanya untuk mengatasi masalah ni kena repeat. Kena berulang kali. Seulang tu dalam banyak version tapi benda yang sama. Sebab tu kalau biasa kalau dalam manajemen meeting, satu topik biasa saya ulang 2-3 kali. So saya siap bagi cerita. Cerita pasal keto lah, cerita pasal travel lah. So benda-benda tu kita ulang 2-3 kali supaya boleh jelas. Dan penting penyampaian yang kompleks ni kita kena ada beberapa orang. Penting lah. Contoh katalah kita ada satu urusan terkait dengan sidik. Biasanya saya suka cari partner, pair. Maksudnya kena ada seorang. Maksudnya bila jadi apa-apa ada ada pihak ketiga lah yang akan verify balik maklumat. So tadi pasal penyampaian maklumat tu dia penting lah. Sebagai contoh kalau saya nak bayar construction dulu, bila kita deal dengan tukang apa semua tu, dan ada partner saya, dia bawa dia ialah maklumlah dia besar di KL. So dia guna term-term tu campur dengan term English. Nanya kau suka dia guna term-term. Saya pun jadi tak ingat, saya ingat term jadi macam term engineer lah. Bila term engineer jadi meeting dengan manager, tapi dia bawa kesan kita kena tengok pula tukar lokal macam mana. So dia guna bahasa kampung dia, tapi bila kita guna kita guna bahasa kita. Apa ni dia kata ada saya tengok satu. Ni kena attach Pasal apa tak attach sekali ni? Tu kan kau pernah bagi attach. Benda sikit lah. Tapi nampak tadi saya nak ulah pasal penyampaian tu. Maksudnya kita kena tunggu. Contoh macam kita didik anak lah. Kita didik anak yang form 5 dengan anak 5 tahun. Boleh kita guna perkataan untuk anak yang tengah form 5, bahasa dia dengan anak 5 tahun. Tak boleh. So kita kena rua dengan wanita sampai ke anak 5 tahun, barulah mesej kita jelas. Mesej tu betul, mesej yang sama. Mesej kata mesej suruh gosok gigi, suruh gosok gigi. Tapi itulah cara mesej tu. So kita tengok pada keadaan last kali day pasal apa tadi dia? Dia cerita pasal keadaan Dokumen pasal dokumen. So pasal dokumen, sebab tu saya pentingkan report and monitoring. So data. So kalau tak pasal turunlah. Maksud saya sampai sehingga daily So betul monitoring tu sampai dekat. Sebab yang kalau kita pun kalau bisnes kita ni pun kita nak duit daily masuk. Sampai ke hourly kita masuk dah. Duit kita nak daily masuk tapi report maksudnya dia tidak match kan. Maksud duit kita nak dua boleh masuk, hari ni masuk, esok masuk. Tapi report yang boleh lepas kalau dia. Patut dari segi ketepatan tu satu lah. So ketepatan saya tu dah bertahun lah. Saya stres umur lah. Data tu tepat. Kita dah berapa kali dah kita berbincang dan kita buat keputusan data-data yang tidak tepat lah. So apa kesan dia lah. So itu sahaja setakat ini. Untuk dokumentasi dia satu challenges masa saya jadi technical person ni.
saya cuba nak mendokumentasikan benda yang very technical, dan end up saya tidur je. Sebab technical yang terlalu detail memang tak boleh nak didokumentasikan kecuali dalam bentuk video. Contohnya macam saya train saya punya staff dulu, sebab asyik ulang benda yang sama, masa kita habis kat situ je, asyik ulang benda sama je. Jadi bila saya buat training, saya record. Okey, bila masuk new staff, okey, ini kamu punya modul silibus yang kamu kena belajar. Kemudian kita buat test. Buat test, dia lulus ke tak? Bila dia lulus, okey, dia dah faham benda ni, baru kita masukkan di dalam team yang akan untuk execution. Jadi flow tu saya kena fikirkan. Seorang ni dia kena fikirkan. Bila nampak masalah tu, aku ni letih asyik ajar benda yang sama je. Ada 30 orang, masuk lagi 10 orang ajar benda yang sama. Jadi why not saya create another leaders. Jadi pecahkan pada grup kecil. Okey, setiap grup ni dia ada leader dia, micro leader. Micro leader ni pun dia akan duplicate kita punya skill, kita punya talent. Jadi dengan cara tu kita dapat manage the team much better. Jadi itu yang antara saya belajar lah, supaya seorang leader ni dia kena nampak masalah, macam mana nak solve. Macam mana nak solve. Kalau semua kita tala kepada bos je, susah lah. Benda-benda yang macam tu dia kena fikir. Jadi this is about leaders. Leaders selain kita boleh keluarkan idea, kita juga kena tahu bagaimana nak manage the idea and how to deliver the idea dengan cara yang paling baik. Jadi itu antara saya punya feedback untuk Din dan juga Zul. Memang betul micromanage ni memang benda yang saya bergelumang lama lah. Saya rasa saya setahun saya tak tahu nak buat apa. Sebab apa saya terlalu, yalah saya jadi one man show. One man show ni lagi satu saya ada satu sikap tak puas hati. Bila tengok staff buat website saya space tak cantik ya. Lepas tu dia slow pula. Dia slow, minta update seminggu baru dia update. Dia nak explore satu benda tu lama. Saya rasa jadi macam hilang sabar. Tapi ni benda yang berlaku kan. Ini Ponik bagi tahu, nak jadi leader ni, satu kita kena sabar, yang kedua sangka baik. Sabar ni memang penting. Jadi saya cuba belajar sabar. End up saya boleh terima saya punya staff tu punya weakness. Saya rasa okey, ini punya weakness. Saya duduk sit down dengan dia, saya bantu dia selesaikan masalah itu. Dan benda tu jalan dengan lancar. Ni benda yang berlaku dalam Bicara sendiri. Saya nampak kenapa technical dia IT staff tapi dia tak boleh nak settle benda yang basic. Jadi bila saya duduk sit down, oh ini problem dia, ini masalah dia, oh dia knowledge dia terhad. Jadi saya bantu untuk selesaikan masalah dia. Dan benda tu boleh jalan dengan lancar. Kemudian sangka baik. Saya, kalau kita berburuk dengan tim yang kat bawah kita ni, kita memang tak boleh pergi jauh. Alah dia ni tak boleh nak buat kerja, dia ni tak boleh nak deliver apa benda kita nak buat. Tapi bila Puan Nik bagi tahu sangka baik ni, saya tak apa, okay, kita sangka baik dulu. Rupa-rupanya betul, dia ada masalah yang dia tak boleh nak handle, yang mana leader kena bantu dia selesaikan masalah itu. Dan alhamdulillah benda tu dapat selesai dan berjalan dengan lancar. Jadi this is about leaders lah. Macam tadi ada Zul ada tanya tentang macam mana nak prepare documentation ni kan. Nak prepare documentation ni dia tak kisah buat slide boleh, Google slide pun boleh, ataupun nak buat dalam bentuk words pun boleh. Macam saya, bila saya peringkat brainstorming, saya buat guna PowerPoint slide macam yang kita tengok lah, macam tengok yang online ni kan, masih ada dalam room kan. Jadi saya keluarkan point-point tu dalam PowerPoint saya. Tapi bila kita nak present macam ni lah, saya present dengan PowerPoint je. Tapi bila kita nak bawa kepada top management, dia nak satu blueprint yang documented. Kenalah kita letak logo kat depan, disediakan oleh siapa, tarikhnya bila, dia ada format. Macam dulu kalau kita belajar kan ada buat assignment apa semua kan. Jadi benda tu yang top management nak tengok. Jangan bagi dia slide ni, dia tak ada masa nak tengok satu-satu. Tapi once bila dia ada blueprint, benda tu dia rasa okey, benda ni dia akan ikut. Jadi documentation ni sebenarnya dia pelbagai dan mengikut kesesuaian dan keperluan kita. Okey, seterusnya sini. Kalau saya dulu, saya tengok ni first time lah saya tengok model strategic learning yang
macam ni lah style dengan Pemahaman. saya itu saya fokus pada itulah pillars. So sekarang ni kita orang tengah membina. So benda tu kita ingat benda tu penting. Jadi kita pun mungkin boleh duduk meeting balik lah benda tu. Lepas tu saya perasan satu lagi share value. Share value tu terjadi pada kita orang kan. Tapi kita tak stick untuk development lah. Lepas tu satu lagi yang saya book tu Bank Idea Strategy BIS. So bila saya tengok kat sini kita boleh came up dengan satu proses yang bagus lah. People, proses, equipment, material yang sebelum saya So input yang bagus lah untuk saya. Yang terakhir saya nak tanya tadi Afifi ada sebut pasal leader yang bagus dia kena ada 3 perkara: critical thinking, creative thinking dan problem solving. So benda tu macam ni kita nak develop? Critical thinking, creative thinking, problem solving. problem solving. Berdasarkan apa yang saya dah lalui, benda ni satu, saya mesti kena ada knowledge. Saya kena ada knowledge tentang that things. Kalau saya dah menguasai benda tu, saya boleh independent dan saya ada ability untuk teaching. Maksudnya transfer saya punya skill, saya boleh ajar orang lain. Jadi saya kena menguasai skill yang saya kena ada. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman yang saya lalui itu, daripada pengalaman tu saya boleh olah balik benda tu dalam bentuk yang bertulis. Sebab tu bila kita ada idea memang kena tulis. Kena tulis. Kena tulis. Macam saya tak suka melihat kertas ni, dia akan hilang. Saya tulis-tulis ni untuk saya recap balik. Tapi dia akan hilang. Saya suka tulis dalam buat group Telegram, saya seorang je dalam tu. Grup WhatsApp saya seorang je. Ada Facebook group, saya seorang je dalam tu. Jadi benda yang kita selesa. Jadi dengan pengalaman dan juga kemahiran yang dikuasai, once bila kita ada dua benda ni daripada apa yang saya boleh share, InsyaAllah critical thinking, creative thinking dan problem solving ni dia akan terbentuk sendiri. Saya nak terjemahkan the process, dia terlalu teori. Tetapi daripada apa yang saya lalui, macam mana saya nak ada critical minded yang boleh fikirkan benda ni sangat detail apabila saya dah menguasai benda tu. Contoh, kita ambil satu komponen kecil lah, FBS. FBS ni benda yang besar, tapi dalam tu dia ada business manager, dia ada polisi, dia kena ada domain verification, dia kena ada interest setting, dia kena ada audience segment, copywriting, creative content. Jadi dia ada sangat banyak benda dalam tu. Belum lagi kita tentang sales funnel, marketing funnel, email integration, automation lagi. Jadi benda-benda tu dia sangat kecil. Jadi saya kena ada knowledge tentang itu. Once bila saya ada knowledge, saya boleh menyusun idea tu. Sebab kita panggil sebagai creative thinking. Bila kita dah ada critical thinking, maksudnya kita dah menguasai benda tu, kita dah well known tentang apa yang kita tengah buat ni, dia akan datang creative thinking. Creative thinking ni kita dah boleh menyusun strategi dan juga idea. Dengan knowledge yang ada, contoh kalau sebelum ni yang pernah buat dalam technical, kita dah masuk semua benda ni. Tetapi bila masuk part creative thinking ni, kita dah start boleh menyusun modul. Okay, first nak buat nak launching market, nak launching sales promotion ni, dia kena ada audience, siapa audience kita, lepas tu product knowledge, copywriting, networking, affiliation, kreatif apa yang kita nak guna, macam mana kita nak deliver platform apa yang kita nak guna. Jadi itu dipanggil creative thinking. Kita dah start boleh menyusun modul. Benda ni dia akan sedar sendiri, saya akan sedar sendiri. Okey, aku kreatif buat benda macam ni. Kemudian problem solving. Bila kita dah boleh susun di modul, kita jumpa masalah, problem solving akan datang. Jadi benda ni dia dipanggil sebagai self-started. Self-started ni dia panggil apa? Inisiatif sendiri ya. Kita tiba-tiba terasa macam mana nak solve benda ni, macam mana nak selesaikan. Benda ni kena duduk bincang. Macam kemudian itu dah 3 benda lah. Critical thinking, dia kena ada pengalaman, kemahiran, kuasai. Kemudian dia akan keluar creative thinking untuk menyusun idea.
Dan problem solving ni bila kita dah execute, kita nampak dia punya problem dan kita kena jadi orang yang menyelesaikan masalah. Dengan cara ini saja skill kita akan grow. Gaya kita fikir ni akan grow. Macam awal-awal tadi saya bagi tahu, saya tak expect kamu semua boleh prepare documentation yang macam saya buat. Sebab saya pun melalui proses permulaan yang saya tak tahu apa-apa. Dan saya bermula dengan slide yang ada 4-5 point je. Sikit je. Tapi lama-lama padat dia jadi satu blueprint lengkap. Yang mana orang tengok ni dia terus clear. Okey, ni bisnes yang kita nak buat. Jadi dia tentang proses yang kita kena lalui. Okey, itu kemudian tentang business bank idea strategi. Bank idea strategi ni cara saya nak buat, cara waktu saya lapang. Saya kalau orang ajak saya main bola saya tak reti. Saya main pasal drama pun saya tak reti, benda-benda ni tak reti. Kalau duduk dengan saya dalam flight tu saya tak tahu cakap apa. Tapi kalau talk about business, benda saya passionate, bab marketing ke, bab business, bab finance projection, benda saya seronok. Jadi saya ada banyak benda yang saya cakap. Percayalah kalau anda semua jumpa saya kat luar, saya tak nak cakap apa. Macam saya dalam kereta dengan Nazar sebelum ni, sebelum saya naik kereta tu saya fikir apa benda aku nak sembang dengan Nazar. Sebab saya risau conversation dia akan jadi senyap sunyi. And then bila saya dah kenal, oh karakter Nazar ni macam ni, jadi saya start approach dia punya relationship, personal things dia, family dia, dia punya kejayaan, posisi dia. Enak perjalanan tu dia sentiasa communicate ke Nazar. Betul. Tapi sebenarnya benda tu saya kena susun. Jadi sama juga bila saya ada kat depan ni, saya kena susun. Supaya susun ni tak semestinya saya kena ada well prepared. Jadi kita kena susun lah idea tu. Kena buat point-point, itu bank idea. Jadi bila sekarang ni work as a team, duduk bincang, okey aku ada masalah ni lah. Jangan sembunyikan masalah kita, aku ada masalah ni, macam mana nak selesai? Aku tak reti nak buat yang ni. Tak reti, tak tahu, ataupun istilah kasarnya aku bodoh ni benda yang sangat mahal sebenarnya. Kita susah nak mengakui kita punya kelemahan pada orang. Tapi once bila kita dah akui benda tu, kita rasa sangat ringan. Rupanya ada banyak benda lagi aku kena belajar. Jadi duduk satu tim bincang je. Aku tak reti dapat ni, macam mana nak buat kan? Macam mana aku dapat sale banyak ni kan? Kita memang rasa tak puas hati macam mana sale tinggi, tapi kita nak tahu macam mana dia buat. Jadi work as a team, insyaAllah benda ni akan jadi satu penyelesaian yang sangat besar. Okay? Okay, kita next. Farah kita bagi last sekali. Farah fikir dulu poin-poin mereka. Yang talent ni saya really appreciate tau. Sebab dia mengingatkan perjalanan permulaan kita semualah. Bila kita mula-mula bekerja dulu kan, macam mana kita punya sikap, cara kita fikir. Jadi dia rasa dia mengimbaukan yang lalu. Bila jadi saya tengok Farah ni, saya rasa impressed. Bagaimana seorang young talent ni dia boleh melalui bis dia ni. Percayalah, enak bila Farah seusia dengan kami ni macam tu sangat. Seusia dengan kami, dia rasa seronok lah bila tengok jatuh bangun dan very interesting. Jadi tak apa, kita simpan Farah lah sekali. Okay, kita saya ingat nama Samiha. Okay, teruskan. Selain daripada documentation tadi, apa saya dapat adalah kita kena ada strategi planning model. Okay, Umar. Maksudnya setiap benda yang kita nak buat tu, kita kena ada planning supaya kita ataupun tim work kita sebenarnya merujuk apa yang kita buat. Okay. Ada ingat gambar? Model dia faham kan? Nak capai visi, dia mesti kena ada pillars. Macam mana nak mencapai pillars, mesti kena ada foundation. Macam mana nak buat foundation ni, dia ada beberapa layer. Dan last sekali, dia mesti kena ada mindset. Kalau kita tak ada wahdatul fiqh, wahdatul amal, tak ada kesatuan dalam fikiran, tak ada kesatuan dalam amal, dia tak boleh buat. Jadi ini sebenarnya cabaran yang paling besar kepada founder lah, kepada business owner. Benda yang paling besar, nak bina mindset supaya sama ni, benda yang memang sama. Okay? Tak apa, terima kasih kepada Samiha. Seterusnya Nisha. Betul kan Nisha kan? Okey, teruskan. Kalau saya keseluruhan yang Cik Afifi bentangkan tadi tu,
apa yang perlu ada, apa yang tak ada, apa yang tak perlu bagi tahu. So daripada flow-flow yang Cik Afifi bagi tu, saya tahu kalau saya nak present satu produk tu, apa yang perlu saya tahu, apa yang perlu saya presentkan dekat orang. Lepas tu satu lagi macam contoh visi-misi tu, even kita orang pun pernah fikir benda tu, tapi start pasal tiba-tiba macam perlu ke visi-misi dia macam tu. So dari yang Cik Afifi explain tu macam kita saya terbuka lah macam oh penting lah benda tu, apa kita punya tujuan utama buat bisnes apa semua macam tu lah overall. Okay. Mantap. Sebenarnya saya pun masih lagi ragu-ragu dengan misi-misi objektif. Dan misi dan objektif ni, keraguan itu perlu supaya kita akan sentiasa tambah baik. Enak kita akan jumpa, oh benda ni macam lagi bagus, benda ni macam lagi baik daripada yang sebelum ni. Jadi kalau kita stick dengan satu benda ni, tak semestinya kita kena stick forever. Jadi macam visi ni dia kena sentiasa develop lah. Walaupun dia benda yang jauh, benda yang kena tetap, tetapi ketetapan itu perlu fleksibel. Okay? Dalam Islam dia panggil murunah. Murunah dia fleksibel, dia anjal sifat. Okay. Seterusnya Nazar, saya ada WhatsApp. Nanti masa WhatsApp kemudian lah, share dulu. Tadi Nazar banyak miss. Tapi tak apa, nanti kawan-kawan akan share lagi. Okay, silakan Nazar. Saya petik lah. Saya ikut yang Cik Amin beritahu bahawa saya setuju kita tadi, yang saya sempat main sejauh ni, impian cukup tinggi. Okay. Jadi bila kita ada impian, kita akan plan macam mana kita nak capai impian kita, dan dalam perjalanan kita mencapai impian kita, kita akan hadapi macam-macam cabaran, dan ketika itulah kita perlu grow kita punya skill untuk manage dan solve problem. Dia yang sempat saya kecap macam lain mungkin banyak dah tadi kan. Jadi kita sampai climax muncak. Okey, baik, kita ada bagi saya kepada Nazar. Ada tambah lagi kan Nazar? Ya. Tak ada. Yang tadi itulah yang bank strategi itu. Saya rasa kebanyakan orang akan dan ada masalah yang sama seperti macam nak manage soal ini dan untuk saya juga. So insyaAllah kita upgrade. Boleh, insyaAllah. Okay, Puan Ain. Overall tu kalau daripada saya, feedback daripada saya sebagai seorang leader, sebab kalau pendapat saya sendirilah, daripada yang Cik Afifi kongsi tadi, saya boleh ada 3 poin yang saya first, pasal planning. Sebab bagi saya leader ni semua dia ada planning, tapi kebanyakan planning kita tahu adakah planning kita strategik ke tak. So bila perkongsian daripada Cik Afifi, maknanya planning kita kena ada strategic planning, systematic planning untuk kita menjadi seorang leader. Yang kedua pasal idea. Setiap orang ada idea. Macam Nisha kata, dia ada idea tapi kita tak tahu nak olahkan idea dia. Sebab tu agar kita leader, kita ada idea tapi kita kena pandai susun idea kita. Kita kena merealistikkan idea kita. Kadang-kadang idea kita ada je, tapi kadang-kadang idea kita pun kita tak tahu benda tu realistik ke tak. Tapi kadang-kadang idea kita realistik je, tapi disebabkan kita tak mampu nak mengolahkan, tak mampu nak berkongsi, kita rasa idea kita ni logik sini idea ni. Ya, key point dia share lah. Yang ketiga pasal skill leader. Yang macam Cik Afifi kata tadi, ada 3 skill. Critical thinking, creative thinking and problem solving. Benda tu bagi saya sangat penting untuk kita. Kalau tak ada pun kita boleh practice, boleh improve dan boleh generate lah. Okay, yang documentation group, documentation sangat penting. Bagi saya daripada especially finance punya telefon, setiap organisasi memang documentation penting. Dan kalau saya compile semua yang saya dapat,
sebenarnya soal leader ni yang paling penting sekali adalah disiplin. So apa-apa yang kita nak buat kita nak disiplin. Mereka kita nak buat planning ke, kita nak ada idea pun disiplin. Kita nak susun siapa ni kita kena disiplin. So barulah kita boleh turunkan kembali kita punya tim kita. Okey, baik, terima kasih. Farah, pilih mana-mana kita sudah masuk. Ni telefon. Okey, silakan Farah. Yang pertama, yang paling penting lah, misi syarikat tu kena jelas. So bila misi dan misi syarikat tu jelas, kita tahulah apa yang kita nak aim dan ke mana kita nak pergi. Yang kedua, mindset person dalam company tu perlu sama lah. Sebab misi kita dah jelas, so mindset kita kena sama supaya senang untuk kita capai visi tersebut lah. Kalau person A dia tak jelas dengan visi company, mungkin dia akan lari ataupun tersasar. So kalau mungkin tersasar, person B atau C kita remind balik lah visi tu. Lepas tu yang ketiga, kena jelas hasil apa yang kita nak capai supaya kita boleh tetapkan KPI dan kita boleh tahu state diri kita sekarang ni berada di mana. Contoh, adakah pasar, adakah performance kita bagus ataupun tak. Dan yang terakhir, flow of work lah. Supaya perjalanan company kita tu jelas. Kita untuk tahun ni kita nak pergi mana, tahun depan kita nak pergi mana, dan role setiap orang pun kita tahu. Kita jelas tugas kita kena buat apa, bahagian mana. Banyak penting. Muhasabah untuk ni juga ni. Yang benda yang paling penting kena jelas hasil yang kita nak capai. Sangat penting. Hasil yang capai, kemudian kita kena tahu kita punya current state. Dan benda ni kita kena ada data. Kita kena ada data, kena ada maklumat. Data dan maklumat ni mesti diproses dan perlu diuruskan. Macam mana uruskan? Dokumentasi. Memang kena tulis. Kita punya current state, baru kita boleh buat analisis dan kita buat projection dan kita buat assumption dan juga conclusion daripada apa data yang kita dapat. Jadi basically itu macam flow of work tu, dia sebenarnya tentang tata cara kerja. Tata cara kerja ni macam mana kita nak deliver sesuatu benda tu mengikut kaedah yang betul dan structured, systematic. Dan untuk Puan Ain tadi berkaitan dengan yang saya tertarik tentang apa banyak sangat di situ jadi. Tentang disiplin. Yes, nak buat documentation ni memang perlukan disiplin. Buat tu saja nak ikut tu satu hal. Jadi benda tu nak praktikalnya tu memang very challenging. Memang mencabar. Jadi memang kena ada disiplin yang kuat. Kadang-kadang kita ni culas juga. Sebab apa? Macam dalam Islam ni, tarbiyah itu juga kadang-kadang terbabas. Pendidikan itu juga kadang-kadang kita terbabas. Jadi bila kita ada tim ni, kita akan bergerak dengan lebih baik, insyaAllah. Okey, sama juga dan rakan-rakan yang lain, satu sharing yang sangat baik. Dan untuk dokumentasi ni saya akan share lah. Saya akan share supaya boleh menjadi satu case study dan reference untuk kita sama-sama grow. Dan kalau boleh tambah baik lagi dokumentasi ni, boleh tambah baik. Boleh rujuk dan cuba buat sendiri untuk bersesuaian dengan posisi kita sekarang dalam syarikat. Cuma kalau kita boleh propose something kepada syarikat, kita lebih baik. Contohnya kita innovate something. Saya tertarik dengan account dengan finance sebenarnya sebab dia adalah salah satu unit yang saya kurang exposure. Dan saya tahu tapi saya tak tahu secara detail. Dan saya pun rasa macam tak perlu saya tahu terlalu detail. Lebih baik saya bagi kepada yang expert.
Jadi macam pandangan saya, account dan finance ni benda yang static. Dia ada formula dan format yang sama je. Itu je flow yang kita kena follow. Tetapi saya cuma berfikir, apakah inovatif ataupun benda yang kita boleh propose kepada syarikat untuk melancarkan lagi pengurusan kita dalam konteks account dan juga pengurusan kewangan. Jadi ini antara idea lah yang boleh difikirkan daripada tim finance, apa inovatif baru supaya kita tidak static pada satu tempat sahaja. Macam marketing and sales ni, dia sentiasa ada benda untuk grow. Tapi macam benda yang stagnan ni, dia kena ada something inovasi yang boleh membantu tingkatkan prestasi syarikat. Jadi sebelum kita pergi ke bawah meja untuk conclusion advice kepada kita dan penutup untuk perkongsian saya pada kali ini, saya terima kasih banyaklah di atas perkongsian yang baik, dan benda ni menjadi muhasabah kepada saya sendiri. Dan benda apa yang saya sampaikan ni pun saya juga akan praktikkan, dan saya juga akan hadapi benda ni sama macam kamu semua. Jadi penting untuk kita ingat kembali kenapa kita berada di sini, apa benda yang kita nak capai, bagaimana kita nak capai, dan bagaimana untuk kita capai benda ni bersama. Jadi saya akhirilah saya punya perkongsian pada kali ini dengan lafaz terima kasih kepada semua, dan insyaAllah kita dengar penutup daripada Abu Mijo sendiri untuk peringatan kita bersama sini. Puan ni kata boleh semua. Okey, apa ni saya tertarik beberapa poin tadi. So yang pertama yang apa ni Tuan Apuci bagi tahu apa ni pasal tulis nota. Tapi dia ada petik tadi apa ni dalam grup WhatsApp tu hanya dia ada solat. Ada solat. Begitu juga grup tele. So saya boleh membuktikan sama juga saya pun. Dalam apa ni? Kau pernah tunjuk demo dia? So tidak nipu dia. So apa ni dalam WhatsApp ni akan sebut nota. Saya ada 3 kategori ni nota. Saya ada nota agama. Saya ada nota bisnes. Saya ada nota marketing. So yang dalam ni hanya ada saya seorang. Dan satu lagi yang saya buat lokasi. So senang. Apa ni semalam sebagai location tu, kerana saya tidak berada di situ, tapi data location saya tu memang kita simpan. Itu antara ciri-ciri apa ni pengurusan macam tu. Contoh, saya ada satu grup WhatsApp lokasi. Mana-mana lokasi yang penting, tapi saya seorang lah. Lokasi office, lokasi rumah, semua senang. Apa ni Ninja Van ke GrabFood ke apa semua kan, nak pergi hantar barang, okay, siap lokasi. So lokasi tu kita siap ada nama. So antara bentuk pengurusan atau benda itu kecil tapi memberi satu efek yang besar. Bisa banyak ada bukti sama juga kalau dari dalam tadi saya dah mula pindahkan apa ni WhatsApp tu ke tele. Sebab tak nikah lah. Kalau tele tu dia tak hilang. Apa ni tak nikah lah. Nak masuk dalam apa ni Google ke apa semua. So macam tu lagi banyak saya ada. Nota ngaji, nota agama, nota bisnes, nota tani, nota emas, nota cukai, nota tajwid,
nota umum. So benda-benda ni biasanya untuk saya baca. Kerana kita ambil nota, kita tak sempat baca lagi. Kita simpan je dulu. So benda ni biasanya dia kata dalam flight tadi So sebab tu saya biasanya saya pecah rahsia. Biasa kalau dalam flight ni biasanya saya tidak prefer duduk sebelah poni. Kerana poni ni marketer. Marketer ni dia banyak cakap. Bermula daripada kat airport lagi tu sampai ke dalam flight dia kata tension. Dia cakap pula dia macam dia mengajar. Dia cakap dengan kita. Yalah betul lah. Dia cakap dengan kita. Habis kau belakang. Tapi boleh pun nak bagi tahu dia tak apa. So biasanya antara masa yang saya suka sebab tu biasa saya aturkan setiap bulan tu saya ada travel biasa. Apa ni itu saya gunakan masa untuk saya tengok balik paling tidak pun nota-nota yang telah dikumpul. So kita tengok macam-macam nota ada dan ada sebahagian ni saya share lah mana ya apa ni masa saya tengah baca tu maksudnya kalau ada berkenaan dengan apa ni start mana-mana biasa saya ada share. So untuk panduan bersama kadang-kadang nota tu bukan nota saya pun tapi kita tengok maksudnya nota ni kita pertama nota kalau yang tidak sealiran dengan kita kena apa ni berjiwasah, kita kena meraihkan. Kita tak perlu nak bergaduh atas something benda ilmu lah. So kita raih kan. Tapi kita tak setuju, kita tak tepi tak perlu kalau kita nak satu posting kita. So ni antara satu benda yang berlawanan antara saya dengan Puan. Tapi alhamdulillah Puan dah mula follow lah. So ambil masa lama so maksudnya kalau Puan dengan follow Puan ni so biasanya apa yang dia cerita tu cerita benar sebenarnya. Cuma dia diolah dengan ajak dia lah cerita. So Puan ni dia cepat, jari dia lagi cepat daripada mulut. Banyak kali dah dia tengah nak bincang dengan saya ni, kerana dia tak boleh dengan dia boleh satu jari je. Ni kali dia mula kalau pasal lah. Okay, siap. Panjang dia punya. Kadang-kadang benda tu live live. Nota saya dengan dia tengah duduk bincang. So nota tu saya simpan masuk dalam nota bisnes atau nota agama apa. So itu kelebihan apa ni? Sebab dia memang cepat. So yang ni boleh nak tiru. Kaedah guna teknologi. Maksudnya kalau dia jenis apa ni selalu tidak bawa pen kertas tu. So guna teknologi kalau kita sekarang kita boleh je tertinggal pen dengan kertas kita rasa tak bersalah. Tapi kalau tinggal phone kita rasa something so guna. So kalau mata saya, kalau saya tertinggal pen saya rasa tak kenal itu. So memang pen ni saya sentiasa ada dan saya ada standby satu kertas dalam beg. Takut in case of ada benda-benda tapi guna teknologi so teknologi ni guna macam kita buat nota tadi. So apa ni sama juga bila saya kumpulkan masa saya jadi kontraktor dulu. Koleksi design. So sini ada 2,000 lah. Telegram. So koleksi design. So kalau nak kontraktor nak bercerita biasanya
biasanya dia alah dengan saya. Nah, arkitek pun kena penuh. Koleksi desain ni dah beribu lah kan. Cuma sekarang nak kena subfolderkan dia balik. Koleksi Bali, koleksi moden, koleksi minimalis. So tu cara kita manage kita punya nota. So macam nota bisnes, dia ada banyak tu. So kita tengok dia ada sub-folder dia pula, macam mana kita manage. Habis nak kongsi tadi ya. Lepas tu pasal duduk bincang. Duduk bincang. Ni yang kita lack. Yang kita tak ada. Sebab kita ni tidak duduk bincang. So yang terbaru, so yang poknik. Biasa tu macam poknik ni dia kebanyakan dia tulis masa. So kadang-kadang dia suka kau nama dia. Ada sebab lah. Saya call nombor ni, satu phone tu dia. So sebab dia bila duduk satu grup, pasal apa lah ada PM lagi. So PM tu lah yang menghancurkan kerjasama tu. Dah duduk satu grup. Kalau perasan saya banyak-banyak dah sampai lama lah. So pun dulu ada. Tapi masih lagi ramai suka. Contohlah kata apa ni kita ada sini Safina. Contohlah dia ada dengan bila pasal kerja. So dia PM pasal tapi grup dah ada dah. Kita dah form dah grup dah. So bila benda-benda macam tu dia tidak jadi efektif. Contoh grup si Jody. Bila ada isu dua ni duduk PM dah. Dia tak tahu apa. So buat grup lah. So saya dengan Pak Jom saya buat grup. Saya tidak ada personal sebenarnya boleh je. So saya ada grup. Minggu dan Pak Jom. So dalam grup ni dia ada satu nombor khusus. Saya ada nombor khusus saya. So kita bincang lah tu. Sebenarnya kalau setakat nak PM ni straight tapi saya dengan dia buat satu grup. So maksudnya perbincangan itu tidak akan hilang. So biasanya biasa saya kasih keluar balik perbincangan itu kerana dapat idea balik. So asal tadi duduk bincang. Manajemen pesan susun awal. Okay. So kalau nampak tadi Afifi kalau pasal maksudnya pada masa singkat dari kamu dia kena semua dia sebut semua nama satu-satu. Ada persamaan dengan saya. Setiap staff saya tahu grade mana. Bukan kata bila tanya expo awak dulu kita tahu dia grade mana awak dulu. Grade mana dulu? Khusus apa dulu? So macam mana kita nak memimpin staff, kita tak tahu background dia. Rumah duduk mana? Sebenarnya saya tak kenal rumah, tapi saya tahu lokasi dia. Saya tidak sebut lah Nisha duduk di Gua Besar. Saya tahu duduk di Rantau Panjang. Jadi penting lah untuk leader. Untuk leader kita kena tahu. So saya rasa apprentice yang diorang ada ni, kadang-kadang saya lagi kenal apprentice. Nak putih boleh putih. So maksudnya kita kena sebab tu timbul tadi pasal berprasangka baik tu. So kita kena tahu. Okey, sebagai contoh sebut nama lah Syakir. Syakir ni antara apprentice yang perform lah sekarang ni. Sebelum ni dia tidak perform, betul tak? Dan hampir di mana ya? So sebab dia selepas tu saya panggil kan tuan-tuan,
kita gali apa masalah dia, apa semua, sebab kita tahu okey ni masalah dia. Nah, so kita tahu masalah dia dalam masa tak sampai 2 minggu ni. Tak sampai 2 minggu. Dia start perform kan. So bendanya sikit lah. Sikit lah. Maksudnya kalau tidak kita terminate. So apa ni? Ya, bukan kata kita terminate, kita akan jadi apa ni, tu lingkup, tidak kan. Tapi kita sudah rasa saya sikit je. Maksudnya nak tahu masalah dia sikit. So masalah dia okey, kita suruh dia mari, kita bagi inisiatif kat dia, kita bagi elam kat dia. Untuk dia mari okey, dia dapat ke apa ni, direct coaching apa semua ni. So kita bagi, kita janji 3 bulan dah. Tapi rasa tak apa 3 bulan dah. Boleh. Boleh. So bulan kedua tu kita dah tak bagi dah. Sebabnya dia dah mampu. So dia dah mampu lah. Dia dengan income dia buat tu, okay, dia tak perlu lah. Cuma saya pun tidak mampu lah nak coaching berterusan. Sebelum ni dia dah mula sombong lah. Tak mari. Tak mari lah. Boleh. So kalau dia dah start buat duit, so dia dah tidak masuk dalam komuniti, so dia agak tidak terbuka untuk sharing. Betul tak? So kita leader ni kita kena sensitif pada karakter. So pasal kita tahu lah, kena ambil tahu. So tu tugas leader terpaksa lah. Kalau nak jadi leader, manajemen tu dah kena susun awal dah. Sebab tu biasanya saya bersurutan di meeting, kadang-kadang saya sengaja dia bagi last minute, tapi saya dah susun dah. Biasa kalau tahu sebelum meeting tu agenda saya dah siap, ada lah agenda. Bukan kata panggil on the spot meeting, maksudnya saya follow agenda. Itu penting ya. So apa-apa kena ada agenda, kena ada perancangan awal. Ini saya tak ingat pasal Misha buku mata. Ajak saya takak tadi kan, buku mata.